أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم، وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Menurut surau beserta dengan ahli jawatan kuasa sahabat fadilah, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-puan hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan sehingga ke hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita di kalangan orang-orang yang meraihkan salat secara berjemaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meletakkan kita dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini berterusan hendaknya sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita mula pada muka surat yang ke-71. Yang ada kitab ni boleh buka muka surat 71. Kita mula pada ayat yang ke-135 daripada surah Al-Imran surah 4. Kita baca sama-sama tuan-tuan, insya-Allah yang dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. Ayat 135 daripada surah Ali Imran juzuk 4, yang mana artinya, dan mereka itu apabila berbuat kejahatan atau menganiaya diri mereka, lekas mereka mengingat Allah, lalu meminta ampunkan dosa mereka. Tiadalah yang mengampuni dosa selain Allah, dan tiadalah mereka mengekalkan perbuatan mereka sedang mereka mengetahui. Jadi tuan-tuan, ayat 135 ini merupakan ayat
yang ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu terkait dengan ayat 134 dan 133. Kerana ayat ini masih lagi menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa yang Allah Ta'ala sediakan baginya syurga pada ayat 133. Ayat 133 Allah Ta'ala suruh kita segera buat kebaikan, mohon ampun pada Allah, di mana Allah Ta'ala sediakan syurga seluas langit dan bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah pada ayat 133. Maka ni ayat 135 ni antara lagi sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang tak bertakwa yang Allah Ta'ala akan sediakan baginya syurga. Di mana dalam ayat 135 ni Allah Ta'ala sebut siapa yang buat jahat, fa'alu fahisyah, atau dia menzalimi diri dia sendiri. Dia buat jahat, betul, dia menzalimi diri dia sendiri dengan maksud dia buat dosa, buat kesalahan, kemungkaran, terus dia ingat Allah dan terus dia beristighfar, memohon keampunan terhadap dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengampunkan dosa ini, kata Allah, melainkan Allah sahaja. Dan jadilah mereka ini, orang yang mohon ampun bila buat salah ni, mengekalkan perbuatan mereka sedang mereka mengetahui. Itu ayat 135. Kita tengok huraian ni macam mana. Orang-orang yang sifat mereka disebutkan dalam ayat ini ialah kumpulan orang yang kelima daripada orang-orang takwa. Ini sifat ni, ciri-ciri yang kelima. Orang-orang tersebut, orang-orang ni patung dekat kebun padi kita. Orang-orang ni, orang ni. Orang tersebut apabila berbuat kejahatan, yang ini fahisyah, iaitu perbuatan yang mendatangkan kesan buruk kepada orang lain, atau yang melampaui batas kesopanan, atau dosa besar seperti berzina, ataupun mereka menganiaya diri mereka sendiri, iaitu berbuat dosa yang lain seperti mencium, bersentuh-sentuhan, atau berpandang-pandangan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, mereka lekas teringat larangan Allah, teringat ancamannya, terbayang dalam ingatannya kemurkaan Allah, terbayang seksa yang bakal diterimanya kelak, dan dengan ketakutan lalu mereka berkundur, menyesal dan bercita-cita tidak akan kembali lagi melakukannya, seraya bertaubat kepada Allah, memohon ampun di atas dosa yang telah mereka lakukan. Hanya dengan 3 syarat tadilah, iaitu undur, menyesal dan bercita-cita tidak akan kembali lagi berbuat dosa, baru taubat mereka akan terkabul. Jadi tuan-tuan, ayat ni kita tengok contohnya, dia buat contoh zina atau contoh-contoh yang berkaitan dengan hubungan lelaki perempuan. Sebab apa perkataan fahisyah itu sendiri dia banyak maksudnya pada perzinaan, fahisyah. Tapi sini maksud dia umum. Fahisyah ni apa saja benda-benda mungkar, benda-benda maksiat masuk dalam ayat ni. Setengah tafsir menyebutkan bila sebut fahisyah ni apa saja benda mungkar, benda yang kotor, yang tak sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim buat. Maka bila dia terlanjur melakukan kesalahan, terus dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terkandung dalam ayat fastaghfaru. Istighfaru itu perkataan istighfaru, fi'il madhi dia kan, memohon ampun. Maka fastaghfaru, mereka orang-orang yang sifat yang kelima orang takwa ni, bila dia buat kesalahan, dia terus istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita sebut orang yang buat salah, bila dia terlanjur buat salah, dia terus istighfar. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Hanya orang yang takut pada Allah sahaja, yang jiwanya dalam hatinya ada ingatan pada Allah, yang boleh terus merasa takut, merasa turun terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia bersalah. Sebab dalam hati memang ada ingatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Bahkan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah terhadap kesalahan tu disuruh oleh Islam. Oleh Allah Ta'ala sendiri, beristighfarlah kamu kepada Allah, mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah kana ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun dan lagi Dia Maha Penyayang. Sebab tu sifat orang takwa ni, bila dia buat salah,
ia terus mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wahab Azwari dan tafsir ini menyebutkan bahawasanya waktu yang paling antara waktu yang paling afdal untuk kita banyak istighfar ni iaitu pada waktu sahur, waktu pagi. Waktu pagi. Sebab tu kita digalakkan bangun awal, lebih awal daripada subuh, buat tahajud, buat taubat, buat solat hajat, buat solat macam-macam solat tasbih yang kita boleh buat sempat dalam tempoh sebelum subuh masuk tu. Buat witir, kemudian kita tutuplah dengan istighfar banyak-banyak kepada Allah pada waktu pagi itu. Kerana itu di antara waktu-waktu yang cantik. Waktu tu hening, waktu kita tak banyak lagi memikirkan fajar kita, kita hanya bersama Allah. Waktu itu mudah untuk kita rasakan penyesalan dalam hati, rasakan takut kepada Allah, timbulkan rasa sedih. Waktu itu mudah untuk kita mengalihkan air mata bila kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadisnya, man qala astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahri. Siapa yang disebut berkata astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah ghufira lahu, akan diampunkan dosa dia, kesalahannya. Wa in kana farra min az-zahri, walaupun dia lari daripada medan perang. Dan kan lari daripada medan perang satu dosa besar, larikan diri daripada medan perang. Nanti sebut walaupun dia dosa lari daripada medan perang, dia istighfar, ghufira lahu, disebut Allah Taala akan mengampunkan dosa. Jadi bila kita sebut istighfar ni tuan-tuan, kita tak nampak dalam sejarah orang yang banyak istighfar ni melainkan Nabi saja. Sini disebutkan Nabi beristighfar satu hari sampai 70 kali, 100 kali istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas zuhur, 3 kali lepas asar, kali 5 boleh istighfar. Itulah istighfar yang kita buat. Padahal Nabi yang diampunkan dosa itu pun, yang dijamin syurga itu berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar yang tersebut tu, bila kita istighfar tu mestilah istighfar yang boleh memberhentikan kita daripada melakukan maksiat. Itu istighfar sungguh-sungguh dengan niat mohon ampun atas kepada Allah atas kesalahan tu, dan kita berazam kita takkan buat lagi. Istighfar tu hendaknya, kesan daripada istighfar tu menghentikan terus kita punya kelalaian kita dalam maksiat. Itulah istighfar yang terbaik. Mana istighfar tu dihayati istighfar tu. Dia istighfar tu bukan maksud dia astagfirullahaladzim macam istighfar anak tomak tengok anaknya dogi, dia marah anak, jangan dimanjat, anggap dia tu kan, jangan dimanjat, astagfirullahaladzim mudahnya. Tu istighfar tak ada benda tu. Tu bukan minta ampun, tu istighfar tak tahu apa nama istighfar tu. Dia nak kategorikan macam mana. Tapi istighfar yang betul ni, yang Nabi sebut ni istighfar yang boleh memberhentikan kita daripada buat kesalahan. Kita renungi maknanya, kita hayati, kita rasa dalam hati kita apa yang kita sebut tu. Dia memberi pengaruh dalam jiwa. Istighfar tu yang kita nak. Sebab banyak orang hari ni melafazkan istighfar, tapi dia tak tahu apa yang dia buat sebenarnya, apa dia minta. Istighfar tu jadi macam mainan bibir je. Itu ada antara kelemahan kita hari ni. Termasuklah kita kan, yang selalu semayang, kadang-kadang istighfar kita tu kosong. Kita tak rasa istighfar tu, kita tak hayati dia. Sebab itu akhirnya dia tidak taksir, dia tidak mendatangkan kesan dalam jiwa kita. Kerana kita sebut melalui lidah kita, tapi dalam masa yang sama hati kita tidak pernah menyebutkannya. Bila kita selari, maka kesan dia berkurangan. Sebab itu Syekh Hasan Al-Basri rahmatullah alaih pernah menyebutkan, katanya istighfar kita itu perlu diistighfari. Maksudnya apa tu? Istighfar kita perlu diistighfari. Maksudnya
Istighfar kita selama ni, istighfar yang dalam keadaan kita lalai. Kita mohon pada Allah keampunan, tapi sebenarnya permohonan itu hanya melibatkan lidah kita, tapi sedikit pun tidak meletakkan kesan dalam hati kita. Sedangkan yang dilihat oleh Allah adalah apa yang dilakukan oleh hati kita. Kan? Apa yang dilihat, apa yang hati kita buat. Itu di antara kelemahan-kelemahan yang kita tengok hari ini tuan-tuan, yang kita boleh baiki bersama kan. Mudah-mudahan kita bila kita istighfar tu benar-benar memberi kesan dalam hidup kita tuan-tuan. Dia bukan istighfar kosong. Bukan istighfar kosong. Sebab itulah orang-orang yang istighfar ni sebenarnya besar keuntungannya kan, besar kelebihannya. Sehingga dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan di dalam kitab ini oleh Ibnu Tirmizi dan Abu Daud, hadis yang datang daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ma min 'abdin yuznibu dhanban summa yatawadda." Tidak ada seorang hamba pun yang yuznibu dhanban, dia buat dosa, summa yatawadda, kemudian dia wuduk, wa yusalli rak'atain, dia buat sembahyang 2 rakaat, summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Kemudian tak ada orang yang buat dosa, kemudian dia berwuduk, dia sembahyang 2 rakaat, dia mohon ampun, dia beristighfar pada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada. Kemudian Nabi baca wa qara'aha summa qara'a hatain al-ayatain, Nabi baca 2 ayat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum yadhurun. Kemudian satu lagi ayat Nabi baca wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Surah Nisa ni. Wa man ya'mal su'an, siapa yang buat kesalahan, buat keburukan, aw yadhlim nafsahu, dia menzalimi diri sendiri dengan maksiat yang dia buat, summa yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun pada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, dia akan mendapati Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang buat kesalahan ni, sifat orang takwa ni tuan-tuan, bila dia buat salah, terus dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang cakap, "Ustaz, kita dah mohon ampun dengan istighfar, tu buat salah balik. Istighfar, tu buat salah balik." Lagi elok orang yang istighfar, buat salah istighfar. Daripada buat salah tak pernah istighfar langsung. Kan? Lagi elok. Bila kita buat salah, kita pun istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita buat salah balik semula. Jadi kesalahan yang kita buat tu telah menghapuskan taubat yang kita buat tu, yang pertama kita buat. Jadi taubat yang pertama kita buat tu merupakan permohonan maaf daripada taubat kita pada Allah, keinsafan, rasa insaf pada Tuhan, nak tunjukkan ketaatan pada Allah. Ya Allah, aku buat silap, aku mohon ampun. Tu buat sekali lagi salah, dia menghapuskan ketaatan. Mana kita duduk dalam maksiat. Daripada tak bertaubat, tak istighfar tu, eloklah beristighfar. Beristighfar kali kedua tu sebenarnya nak menghilangkan diri daripada maksiat yang kita dah buat kali kedua tu. Lebih baik daripada orang yang tak pernah istighfar langsung. Kan lebih baik daripada orang yang tak pernah istighfar langsung. Jadi istighfar ni tuan-tuan kena selalu buat dan selalu buat. Ada satu, saya sempat tengok dalam tafsir Al-Maraghi kan, oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi dia buat satu cerita tentang kelebihan istighfar ni dan melibatkan Syekh Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih. Syekh Hasan ni dia daripada golongan tabi'in. Ayah pada Syekh Hasan Al-Basri ni, dia khabarkan Syekh Hasan ni pernah mengaji dengan sahabat, belajar dengan sahabat. Ayah kepada Syekh Hasan Al-Basri ni adalah merupakan pembantu kepada penulis wahyu Nabi Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan ibu dia yang bernama Khairah, ibu kepada Syekh Hasan ni, pembantu pula kepada salah seorang isteri Nabi yang namanya Ummu Salamah. Bila hebat Hasan Basri ni, dia nak cerita kaitan dengan kelebihan istighfar. Jadi zaman dia ni, Hasan Basri ni dikenali sebagai salah seorang ahli sufi lah yang hebat, yang pada dia hanya menghampiri Allah Subhanahu wa taala, beri rezeki. Satu hari orang datang jumpa dia, tanya, "Wahai Syekh," dia mengadu masalah. "Aku ni ada masalah," kata dia. Masalah dia masalah kelaparan, kurang makanan. Syekh Hasan masih kata, "Istighfarlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala."
tentang orang kedua. Orang Aisyah aku dia masalah apa? Masalah dah kahwin tapi tak ada zuriat. Kata Syekh Hasan Basri, istighfarlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketiga madu pula. Musim kemarau ni Syekh, air tak turun-turun. Orang pantang aku punya kebun. Syekh Hasan kata apa? Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Abi dah mana bising-bising dekat pakan masalah tu. Kenapa orang ni Syekh Hasan ni? Orang tanya masalah suruh istighfar. Jawapannya hanya istighfar. Bila dia dengar dia kata bukan aku suruh istighfar. Al-Quran menyebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh kan. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Maha Pengampun. Kadang-kadang dosa yang kita buat tuan-tuan menyebabkan kita dilanda masalah. Kita dilanda masalah kerana dosa-dosa kita sendiri. Kita buat kesalahan, maka banyak perkara tak beres kita. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala timpukan musibah pada kita kerana kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kan Allah Ta'ala sebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Keburukan, kerosakan yang berlaku dalam bumi ini kerana tangan-tangan manusia sendiri. Yang berlaku di laut dan di daratan kerana tangan-tangan manusia sendiri. Jadi banyak kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena istighfar banyak-banyak supaya akhirnya dengan istighfar tu akan terhurailah, terlerailah manik-manik, tegahan-tegahan, larangan-larangan yang bukan larangan, perkara-perkara yang menghalang kita daripada mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang kita kena fikir sama-sama tuan-tuan. Banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita banyak istighfar itu, Allah Subhanahu wa taala akan rahmati kita. Dan orang yang sentiasa istighfar tidak dikatakan terus-menerus dalam melakukan maksiat, walaupun dia berulang 70 kali dia buat kesalahan. Itu dalam hadis Nabi ada sebut, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Tidak dikatakan terus-menerus dalam dosa bagi orang-orang yang beristighfar, walaupun dia mulai dosa 70 kali, sampai 70 kali dia buat dosa sehari. Tapi dia sehari dia buat, dia istighfar. Sebab manusia ni tuan-tuan tak pernah lari daripada kesalahan. Sebab kita manusia ni, kita bukan maksum. Jadi kita ada banyak kesalahan. Sebab itulah selalu kena istighfar banyak-banyak, kerana manusia tak boleh lari daripada kesalahan. Itu tentang istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat fastaghfiru li dzunubihim. Itu hadis tu lagi disebut kelebihan istighfar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang siapa yang membiasa melazimi istighfar tu pertama, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min hammin farajan wa min dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang disebut dalam hadis, siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk dia, setiap dia rasa kesedihan, min hammin farajan, dia akan salah faham dia. Wa min dhiqin, hari dia kesempitan, Allah Ta'ala akan bukakan jalan keluar. Setiap kali dia menerima kesempitan, Tuhan beri jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rezeki pada jalan yang dia tak sangka-sangka. Bagi orang yang banyak akan istighfar. Saya teringat dulu saya pernah sebut di sini kau di mana saya tak ingat. Kan kelebihan istighfar yang melibatkan Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Dia pergi ke sebuah kawasan, lepas tu dia sampai di kawasan tu, dia nak tidur di sebuah masjid. Dia dihalau, bukan dihalau, tak dibenarkan oleh penjaga masjid tu. Maka dilihat dari seseorang Imam Ahmad ni, maka dibawa balik rumah. Dia tak pernah pergi Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, di rumah, maka kata tuan rumah ni, kau tidurlah di atas loteng tu. Rumah aku ni pun kecil, kita dah tidur atas loteng. Ada loteng tempat aku sediakan tempat tidur.
Dia di bawah tu pula rupa orang ni tu seorang penjual roti kan. Setiap malam tu dia menguli roti tu, Imam Ahmad dengar dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Imam Ahmad tanya, kenapa kau daripada tengah malam, daripada tadi Paisyak sampai pada tengah malam ni kau tak habis-habis menyebutkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Imam Ahmad, apa sebenarnya? Kata dia, aku istighfar banyak-banyak pada Allah SWT sebab aku mohon ampun pada Allah kesalahan aku. Mungkin ada sebab kenapa doa aku tak diterima. Aku ada 2-3 doa pada Allah, semua dah kabul dah. Ada satu je doa aku ni tak dikabul-kabul pada Allah. Lepas tu aku istighfar pada Allah banyak-banyak. Mungkin sebab salah aku ni aku tak dapat tertangguh hajat aku yang terakhir ni. Muhammad tanya, apa hajat yang kau yang terakhir? Aku dengar ada seorang imam namanya Ahmad bin Hanbal, alim orang ni. Aku nak sangat jumpa orang ni, tapi tak jumpa. Imam Ahmad tersebut ketahui lah, akulah Ahmad bin Hanbal. Allah Ta'ala hantar pada umat. Itu tentang kelebihan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah nak beritahu tuan-tuan kisah ni. Kalau kita ada ajat pada Allah Ta'ala, ketahuilah. Kalau kita berdoa-doa, ya tak ada pek lagi ni. Kemungkinan kesalahan-kesalahan kita yang tersekat di situ. Kebanyak-banyak istighfar kepada Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah tu, yang memberi tidak mengira. Kita beri kira kerana takut habis. Allah Ta'ala beri tak pernah terfikir dia pada zat Allah Ta'ala tu. Dia beri tidak akan kekurangan perbenaran. Bahkan memberi itu satu kelaziman bagi Allah. Daripada saja bumi ni ada sampai kiamat, Allah Ta'ala sentiasa memberi tuan-tuan. Sebab itu kita istighfar namanya, insyaAllah di sana akan ada nikmat besar daripada Allah, insyaAllah. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tiadalah yang mengampuni dosa selain Allah. Di sini Allah mensifatkan dirinya mempunyai rahmat yang sangat luas dan lekas pengampun. Begitu pula orang yang terima taubatnya menjadi seolah-olah tidak mempunyai dosa lagi. Juga di sini merupakan peringatan bahawa seseorang hamba itu janganlah meminta ampun atau bertaubat kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah sahaja. Kerana manakala Allah itu berkuasa menyiksa orang yang berdosa, berkuasa pula menarik siksa itu digantikannya dengan pengampunan. Ini cerita tadi atas mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bawah ni pula cerita taubat ni. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka ni tidak akan berkekalan dalam dosa mereka lakukan itu, sedang mereka mengetahuinya itu satu kesalahan. Jadi ada kaitan dengan istighfar, taubat pada Allah Ta'ala. Istighfar ni salah satu cara kita nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Jadi orang-orang yang mohon ampun pada Allah Ta'ala ni, sebenarnya orang itu meyakini Allah Ta'ala mengampunkan dia. Sebab tu dia mohon ampun. Adapun orang hari ini salah satu kesalahan, bila tak nak mohon ampun pada Allah, seolah tak nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang Allah Ta'ala tu nak beri rahmatnya kepada umatnya. Sebab tu nak kepada hamba dia. Sebab tu Nabi sebut walladhi, dalam hadis ni, walladhi nafsi, hadis sahih dari Imam Muslim, walladhi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi jiwaku di tangannya, kata Nabi, law lam tuznibu, kalau kamu tak pernah buat dosa langsung, tak buat dosa, la zahaba Allahu bikum, Allah Ta'ala akan lenyapkan kamu, matikan kamu. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan datang satu kaum yang dia buat dosa, yuznibun wa yastaghfirun, dia mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fayaghfiru lahum, maka Allah Ta'ala akan ampun. Allah Ta'ala suka orang mohon ampun pada dia ni, istighfar ni. Istighfar pada dia. Allah Ta'ala suka orang yang mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal abda, dalam hadis yang lain, hadis Muslim juga, hadis sahih, seseorang hamba itu idza tarafa bi dzambihi, bila dia buat dosa, dia mengaku pada Allah, dia mohon ampun, dia dah buat salah. Summa taba ila Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Hari ini masalah kita buat salah, tapi kita tak nak mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak rasa bersalah. Bila tak mohon ampun tu maknanya kita tak rasa yang kita buat itu salah, padahal satu kesalahan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa
semua dosa-dosa melainkan dosa-dosa yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku meliputi segala-galanya. Rahmat Tuhan itu lebih besar daripada dosa yang kita buat. Kita mohon ampun pada Allah, Allah Taala akan mengampunkan dosa kita. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubu Allahu ilayhi thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya orang yang buat, sesungguhnya taubat Allah Taala itu untuk orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia jahil dan dia buat salah, kemudian mohon ampun pada Allah, Allah Taala akan ampunkan. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang buat salah, kemudian dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Siapa yang bertaubat pada Allah kemudian dia buat kebaikan, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Sesungguhnya dia telah bertaubat pada Allah SWT, mari taubat pada Allah Taala. Wajib taubat. Jadi ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ada dosa-dosa yang kita buat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Nanti ayat tu kan, adakah mereka tidak mengetahui bahawasanya Allah Taala itulah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hamba-Nya. Tapi semalangnya hamba-hamba ni bila buat salah, tak nak pula dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kelemahan-kelemahan kita hari ini tuan. Dan kita ni banyak buat dosa. Lepas tu tak pula buat minta ampun, tak banyak istighfar. Tak pula banyak buat amal ibadah. Allah Taala sebut wa man taba, siapa yang dia taubat pada Allah, wa amila salihah. Taubat kemudian dia perbaiki taubat itu, dicantikkan lagi taubat tu dengan wa amila salihah. Dia buat amal-amal yang soleh. Kita dah tak bertaubat, amalan tak bertambah. Kan? Kadang-kadang bila kita buat perbandingan kita dengan orang-orang dahulu, kita jadi malu dengan diri kita tuan-tuan. Tak tahulah atas alasan apa kita nak berikan bila kita ni buang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang zikir, buang istighfar, buang selawat sebab kita rasa kita sibuk. Dunia kita ni sibuk. Kita sibuk mencari dunia kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, sampai kita tak punya masa untuk membanyakkan ibadah. Itu alasan yang banyak kita beri hari ini. Dunia kita begitu sifatnya, kata kita. Tapi bila kita kembali ke zaman silam, ke zaman Nabi, apa buatnya zaman Nabi dengan zaman sekarang? Zaman Nabi dulu nak pastikan Islam ni ada sampai ke kita, pun ada masalah, pun ada kerja yang mereka kena buat. Bahkan zaman itu lebih susah daripada zaman kita. Kita kata sibuk, sahabat lagi sibuk. Sibuk-sibuk kita selamat, tak rasa apa-apa. Nabi dengan sahabat terawal tu sibuk, nak beribadat pun kena nyuruh-nyuruh. Lepas itu pula beribadat pula kena banyak, kena hentam, kena sepak, kena terajam. Susah, diancam bunuh nak ibadat. Tapi masih lagi boleh istighfar 20 kali, boleh baca Quran, boleh berselawat. Macam-macam amalan yang mereka buat dalam keadaan mereka terpaksa menghadapi perang, siri perangan yang panjang, berperang. Tapi sahabat-sahabat, Masya Allah, Quran seminggu dah khatam, ada yang 3 hari khatam. Istighfar, selawat, zikir, wirid masing-masing, Masya Allah. Jadi kita baca sejarah para sahabat kita, jadi sokanlah dalam keadaan mereka terancam, mereka susah hidup. Tak semacam kita selesa ini. Kalau soduk yang bersangatan, kalau panik betul. Tapi mereka boleh memperbanyakkan ibadat dalam keadaan sakit-sakit badan berperang. Masih lagi boleh solat. Malam ni tengah perang, berjaga malam. Masih lagi, kita tengok dalam kitab Rahikul Maktum, seorang sahabat yang berjaga malam, akhirnya dipanah. Dia tengah perang ni boleh lagi ibadat tu. Dalam suasana perang, yang bila-bila masa boleh kena seorang yang bush kat orang, seorang rendah, boleh lagi buat sembahyang sehingga kena panah. Kita tak ada orang pun nak serang kita malam-malam ni. Tak ada orang pun nak bunuh, nak panah kita. Aman hidup kita. Tak boleh, kita nak bangun, solat. Itu kadang-kadang tuan-tuan kita pergi balik malu kita dengan generasi-generasi terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu. Adalah Nabi sebut khairul quruni qarni, sebaik qurun adalah qurun aku summayalun. Kemudian qurun yang mengikuti selepas aku. Kemudian selepas aku, yang dekat dengan zaman Nabi itulah yang terbaik. Kita ni dah jauh tuan-tuan, memang masalah. Amalan kita berkurangan,
Istighfar kita kurang, selawat kita kurang, zikir kita kurang. Ada banyak kelemahan-kelemahan di pihak kita berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi terdahulu radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi kita perlu membaiki diri kita, kembali buat kebaikan sebanyak-banyaknya, kerana Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Walau yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan jadilah mereka mengekalkan perbuatan mereka sedang mereka mengetahui, yakni mereka tiada mengekalkan berbuat dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, malahan bertaubat dan minta ampun serta selalu beristighfar, yang terbit bukan dari mulut tetapi dari hati yang tulus ikhlas. Kerana mereka tahu bahawa berterusan dalam dosa adalah celaka, dan mereka sedar seberapa banyak dosa pun kalau benar-benar taubatnya, nescaya Tuhan mengampuninya. Banyak mana pun dosa kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan dosa kita. Adalah diceritakan daripada Thabit Al-Banani telah berkata, saya mendapat tahu bahawa iblis telah menangis manakala Allah turunkan ayat ini. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ini, menangis iblis. Kerana mungkin maksudnya, kata Thabit Al-Banani ini, oleh kerana ayat ini menggalakkan orang bertaubat supaya terlepas dari seksa yang dengannya iblis akan kehilangan pengikut-pengikut yang akan turut terseksa bersama-sama dengannya. Itulah sebabnya maka iblis menangis. Pada hari kiamat kan, ketika mana api neraka ni mengajar umat manusia ni, malaikat Allah ni cuba padaman air diwi tak mahu dia padam, diwi dia tak mahu, diwi mahu. Kemudian tiba-tiba didiwi dengan satu mangkuk air, padam api. Ditanya air apa? Itulah air mata daripada orang yang warajulun, lelaki yang bangun beribadah pada malam hari, dia ibadat Rabbi hafadan ainat. Orang yang beribadat pada malam, kemudian dia menyesal, menangis, mengalir mata. Air mata ni boleh memadamkan api ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kelebihan. Bahkan disebutkan dalam hadis tu kan 7 golongan, sab'atun yauma yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh kan. 7 golongan yang masuk di bawah lindungan Allah. Di antara yang disebutkan turun 7 tu, seorang lelaki yang bangun pada waktu malam kerana beribadah pada Tuhannya, kemudian mengalir air mata. Orang duduk di bawah lindungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Besok di hari tidak ada langsung perlindungan, melainkan perlindungan daripada Allah. Menangis, taubat pada Allah malam hari, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan. Kemudian ayat 136, balasan mereka itu mendapat keampunan daripada Allah dan memasuki syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, serta kekal mereka itu di dalamnya bagi orang-orang yang beramal dan nyafaat. Yakni orang-orang yang sifatnya telah disebutkan dalam ayat 135 dahulu, yang mana mereka itu apabila berbuat kejahatan atau menghina diri mereka, lekas mereka mengingat Allah lalu meminta ampunkan dosa mereka, orang-orang tersebut akan mendapat balasan, iaitu keampunan daripada Allah terlepas dari seksanya, dan akan dapat pula memasuki syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka akan berkekalan tinggal di sana, dan syurga itulah upah yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal dalam mentaati Allah. Masya Allah kan, duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Satu tempat yang kita tak boleh bayang imajinkan cantiknya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Batulah disebut dalam hadis ni, Dr. Wahbah yang dia sebutkan sini tentang kelebihan-kelebihan orang ibadat, orang mohon ampun kan, orang istighfar, sehingga disebutkan di sini oleh Dr. Wahbah Zuhairi. Kita rumuskan kembali antara kebaikan yang disebutkan di dalam hadis, man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa'u lahul darajat. Man sarrahu ni siapa suka an yushrafa lahul bunyan, suka dia istananya di atas ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Wa turfa'u lahul darajat, yang diangkat darjat. Antaranya yang dikena buat falyahu amman zalamahu. Orang-orang takwa ni di antara ciri-ciri dia, mudah memaafkan orang.
hendaklah dia memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Susah orang menzalimi kita maafkan. Ini tunjukkan oleh Nabi kan, bila Nabi berjaya membuka kota Mekah, Nabi tak pernah dendam pada Hindun yang telah mencari-carikan jenazah mayat jasad Sayyidina Hamzah Pak seterusnya. Wa yu'ti man haramahu, dan dia bagi orang yang menghalang, orang yang menghalangi dia bila mendapatkan sesuatu. Orang tak bagi dia bagi orang tu. Wa yasil man qata'ahu, dan dia menyambungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Awak nak bermusuh dengan dia, tapi dia hulurkan tangan perdamaian. Ini di antara tiga orang-orang yang besok di akhirat diangkat darjatnya, Allah Ta'ala tinggikan dalamnya syurga-syurga. Allah Ta'ala tinggikan dalamnya bukan syurga, istana-istana. Nabi bila nak wafat, ditunjukkan bagi Nabi SAW tentang apa yang akan didapati oleh umat-umat. Dalam tafsir Ibn Katsir sebut di situ dibagikan disediakan oleh umat Muhammad ni alfa disebut alfa jutaan qasr istana dalam syurga ni untuk umat Muhammad SAW. Betul. Jadi Muhammad ni antara yang pada ramai kan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita sebahagian daripada yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat cukuplah sekadar itu untuk hari ini, malam ni. Sepadannya mudah-mudahan ada kebaikan yang pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita bincang tuan-tuan sikit sebanyak memberi kesan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan kita saya dia bertindak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dan kita hindari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan nanti di akhirat menyusahkan diri kita sendiri bila kita buat kesalahan dengan orang. Jadi mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita yang ada sakit-sakit, tak tahu sampai bila lagi ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan saya mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan kalau ada salah cakap. Apa yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan itu datang kepada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kalau dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dululah. Yang mana saya tak berani jawab, saya tak jawab. Kalau ada lah. Biasanya tak ada, sebab kita mudah faham. Sebab kita pun jangan dalam bahasa Malaysia kan, bukan dalam bahasa Arab, dalam orang putih ni. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zammil lahum su'ubata amrihim wa sahil 'alayhim mashaqqata dirasatihim warzuqhum min al-khairi akthara mimma natlub wasrif 'anhum kulla sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua mertua kami ya Allah. Ampunkan dosa isteri dan anak kami ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunkan dosa kaum kerabat kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa anak murid kami ya Allah. Ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Hindarilah kami semua ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Permudahkanlah kami untuk masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah, dan mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Juga ya Allah, permudahkan juga urusan akhirat kami ya Allah.
Ya Allah, permudahkan urusan kami di kubur ya Allah. Permudahkan urusan saat makanan ya Allah. Permudahkan urusan kami di mahsyar ya Allah. Permudahkan urusan kami di mizan ya Allah. Permudahkan kami dari titian siratal mustaqim ya Allah. Rezekikan kami untuk minum air telaga Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, permudahkan kami berikan syukur ya Allah. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تفي كفارة سورة العصر. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر.